اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. Alhamdulillah. Ada link dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Al-Baqarah. Malam ni ayat 274. Dan malam ni adalah ayat terakhir berkenaan dengan infak. Yang rasanya lebih kurang ada 13 ayat kita dah bincang lebih 2 minggu tentang infak, dan diselang oleh satu ayat tentang Al-Hikmah. Jadi sebelum kita sambung, kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Ayat yang lepas iaitu ayat 272 dan 273. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Okey, pengajaran dia pertama, hidayat kepada manusia tidak wajib ke atas para rasul. Hidayat kepada manusia tidak wajib ke atas para rasul. Sebaliknya ia adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tugas para rasul dan orang beriman hanyalah menyampaikan. Tugas para rasul dan orang beriman hanyalah menyampaikan syariat Allah kepada manusia. Dan bila mereka telah menyampaikannya, mereka terlepas daripada dosa dan tanggungjawab.
Yang ketiga, sesiapa yang ingin mendapat hidayat taufik, sesiapa yang ingin mendapat hidayat taufik, maka hendaklah dia mencarinya daripada Allah. Kerana hanya Allah sahaja yang memiliki hidayat taufik. Yang keempat, sesiapa yang sesat, maka itu adalah pilihannya sendiri. Sesiapa yang sesat, maka itu adalah pilihannya sendiri. Dan Allah akan menyesatkan hamba-Nya setelah hamba-Nya memilih untuk sesat. Yang kelima, amalan setiap manusia adalah untuk dirinya sendiri dan tidak akan berpindah kepada orang lain, sama ada yang baik atau yang jahat. Maka hendaklah seseorang itu berlomba untuk melakukan kebaikan sebaik yang mungkin, kerana ia adalah untuk dirinya sendiri. Yang ketujuh, yang keenam, walaupun amalan seseorang untuk dirinya, tetapi ia tidak menghalang untuk dia bersedekah dengan amalannya kepada orang lain. Tidak menghalang untuk dia bersedekah dengan amalannya kepada orang lain. Khususnya yang telah meninggal. Dalilnya saya ringkas, ini disebut dalam hadis Sahih Bukhari. Seorang lelaki berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata, ibuku telah meninggal, boleh tak aku bersedekah untuknya? Ibuku telah meninggal, bolehkah aku bersedekah untuknya? Kata Nabi SAW, ya, boleh. Bersedekahlah untuknya.
Dan ini dalil yang kedua lah, saya sebut maksud dia aja. Dan Sa'ad bin Ubadah pernah bersedekah kebunnya untuk ibunya yang telah meninggal. Yang ketujuh, infak yang dilakukan bukan kerana Allah tidak akan memberi apa-apa faedah kepada penginfak. Yang ke-8, orang-orang yang beriman di dalam syurga akan melihat wajah Allah sebagaimana disebut dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Yang ke-8, Sembilan. Yang ke-9, amalan manusia yang dilakukan di dunia, ganjaran pahalanya tidak akan dikurangkan sedikit pun. Ganjaran pahalanya tidak akan dikurang sedikit pun di akhirat. Okey. Habis ayat 273. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Pengajaran dia pertama, tidak harus memberi sedekah kepada mereka yang mampu bekerja. Tidak harus memberi sedekah kepada mereka yang mampu bekerja. Okey, saya nak sebut satu hadis. Saya baca maksud dia. Satu masa datang dua orang lelaki kepada Rasulullah SAW meminta sedekah. Dua orang lelaki datang dan meminta sedekah daripada Rasulullah SAW. Lalu Nabi memandang dengan tajam kepada kedua sahabat tersebut. Dan Nabi bersabda, "In syi'tuma a'taitukuma." Kalau kamu berdua nak sedekah, aku boleh bagi je. Tetapi wala hazza fiha li ghaniyyin wala li qawiyyin muktasib. Tetapi tidak ada apa-apa kebaikan sedekah ini untuk orang yang kaya dan untuk orang yang kuat mampu bekerja. Tak ada kebaikan. Sebab Nabi tengok dua lelaki ni sihat, boleh bekerja. Jadi Nabi bagi peringatan. Jadi kita pun kalau kita ada orang yang sihat minta sedekah, sama ada kita bagi dan bagi tazkirah tu. Ataupun jangan bagi tazkirah saja. Kamu sihat wal afiah kan? Islam tidak menggalakkan meminta. Okey, yang kedua. Kelebihan akhlak orang yang miskin iaitu tidak meminta. Iaitu tidak meminta walaupun dia memerlukan. Dan sifat ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang ketiga, orang yang beriman dan mempunyai ilmu yang mendalam akan dapat membezakan antara orang miskin yang rupanya orang kaya berbanding dengan orang yang cetek ilmunya, maka ia tidak dapat membezakan antara orang kaya dengan orang miskin yang berupa orang kaya. Yang kelima, yang keempat, haram meminta apa-apa, khususnya harta, tanpa ada darurah. Haram meminta apa-apa termasuk harta tanpa ada darurah atau keperluan. Kerana Islam menggalakkan umatnya agar berusaha sendiri, kemudian berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, dah. Kita sambung ayat seterusnya. Okey. Ayat 274 ni kaitan dengan ayat sebelum ni ialah berkaitan dengan sedekah. Dan ini adalah ayat terakhir. Setelah Allah sebut sebelum ni ayat 245, man zallazi yuqridullaha qardan hasana wa yudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Siapa yang nak bagi pinjaman kepada Allah, maka baginya dilipat gandakan balasan. Kemudian ayat 254, ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fiha wala khullah wala syafa'ah. Kemudian Allah cerita lagi ayat sedekah, lebih kurang semua 13 ataupun 15 ayat. Dan ini adalah ayat terakhir ni, pasal infak. Dan antara ayat infak ni yang lebih kurang 15 ayat, Allah selangkan dengan satu ayat tentang hikmah, sebagai tanda bahawa infak yang paling baik, infak yang paling diperlukan oleh manusia ialah infak ilmu. Dan juga sebagai isyarat bahawa ramai manusia yang infak kepada perkara yang tidak berfaedah, puncanya ialah manusia tidak ada hikmah. Okey. Ayat malam ni tentang infak ni Allah nak beritahu tentang bila waktu yang sesuai untuk infak dan cara infak yang terbaik apa dia. Okey, auzubillahi minasyaitanir rajim. Allazina, orang-orang yang
yang yunfiquna, mereka sentiasa. Jadi Allah kata yunfiquni fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' menunjukkan sentiasa. Allah nak puji Allah nak puji siapa ni? Orang yang sentiasa menginfakkan amwalahum, harta mereka. Biasa Allah sebut mimma razaqnahum, dari apa yang kami beri rezeki. Allah sandarkan harta tu biasa kepada Allah. Tapi dalam ayat ni Allah sandarkan harta tu kepada manusia, dan Allah tak sebut min sebahagian ataupun semua. Bila Allah tak sebut, maknanya boleh. Kita nak bagi semua harta kita boleh. Boleh. Nak bagi sebahagian boleh. Nak bagi 1/3 boleh. Buktinya, dalilnya Abu Bakar bagi semua, Umar bagi sebahagian. Jadi macam mana kita nak tahu keadaan kita ni, nak bagi semua ke separuh ke 1/3? Dia tengok Abu Bakar, kenapa dia bagi semua? Sebab dia ahli perniagaan dan umur dia pun dah dewasa, anak-anak semua dah besar, tak ada tanggungan. Dan kalau dia bagi semua pun, dia boleh berniaga lagi. Sebab dia ahli perniagaan, dia ada kepakaran, kemahiran. Jadi kalau bagi semua untuk dapat balik tu, tak ada masalah. Dan dia yakin sepenuhnya kepada Allah bahawa rezeki memang telah ditetapkan. Kalau sampai macam Abu Bakar, boleh bagi semua. Tapi kalau kita, bawah kita masih ada tanggungan, anak masih kecil lagi, kemudian keadaan ekonomi pun semakin teruk, dan tawakal kita pada Allah pun tak kuat, maka bagilah 1/3 ke. Kalau tak yakin langsung, jangan bagi langsung. Okey. Infaklah harta mereka bila ni? Ni waktu bil laili, di waktu malam, wan nahar, dan siang hari. Ini waktu. Apa yang Allah nak bagi tahu ni? Allah sebenarnya nak puji ni. Nak puji siapa ni? Orang yang infak malam dan siang. Setakat ni apa yang Allah nak bagi tahu? Mana tahu sentiasa? Ni siang dan malam. Waktu kalau tidak siang, malam. Kalau tidak malam, ada waktu ketiga. Siang pun tak, malam pun tak. Tak ada. Jadi Allah nak puji orang ni, dia infak, dia tak kira masa. Boleh? Maknanya kalau orang tu dia infak siang hari je, malam dia kata minta maaf. Saya biasa infak siang hari je. Dia tak termasuk ni. Tak termasuk. Okey, antara malam dengan siang, Allah dahulukan yang mana? Kenapa? Kan ayat sebelum ni Allah cerita pasal apa? Kalau kamu nak sedekah terang-terang, baik, sekiranya tidak riak dan mendorong orang. Tapi yang terbaik, sebab malam ni orang tak nampak, lagi baik, maka Allah dahulukan. Okey, kemudian sirran, secara sembunyi. Wa alaniyah, dan terang-terang. Ni kalau kita solat baca perlahan, dia panggil solat apa? Solat sir. Kalau solat baca kuat, beza sikit kan. Jahriyah, sini alaniyah. Okey. Sekarang yang awal ni Allah nak beritahu waktu infak. Bila? Tak ada masa. Yang kedua, Allah nak beritahu apa ni? Secara rahsia dan terang. Apa tu? Tentang apa? Cara bersedekah. Cara bersedekah terbuka ataupun sembunyi. Yang ni waktu. Yang ni sebab kadang-kadang dia sedekah malam tapi tak mestinya rahsia dalam majlis. Waktu malam. Malam tapi alaniyah. Kadang-kadang dia sedekah siang tapi secara rahsia. Boleh faham? Jadi lail dan nahar, waktu infak, sirran wa alaniyah, cara. Dan ada satu lagi.
Allah tak sebut dalam ayat ni, Allah sebut dalam surah Ali Imran. Allah puji ahli syurga. Ayat 135. Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Okey. Allah kata, bersegeralah kamu kepada keampunan Allah dan kepada syurga seluas langit dan bumi. Dan syurga seluas langit dan bumi disediakan untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang bertakwa. Lepas tu Allah kata apa? Uiddat lil muttaqin. Syurga yang seluas langit dan bumi disediakan untuk orang bertakwa. Betul? 135 kan? 134. Ni allazina yunfiquna. Okey. Tengok syurga seluas langit dan bumi disediakan untuk orang bertakwa. Lepas tu Allah sebut ciri-ciri orang bertakwa. Biasanya kalau sebut orang bertakwa, Allah sebut ciri-ciri. Supaya apa? Supaya kita boleh muhasabah diri kita, ada tak sifat tu? Dan supaya tak ada orang yang perasan. Okey, apa ciri-ciri pertama orang bertakwa? Allazina yunfiquna. Orang yang mereka infak. Fis sarra'i, ketika senang, wad dharra. Pertama, kenapa Allah sebut ciri-ciri orang bertakwa? Pertama, infak. Allah tak kata solat malam ke, puasa ke. Yang kenapa infak? Dia kalau solat ni benda yang wajib kan, kemudian tak melibatkan kos, biasa orang buat lah. Dan biasa yang wajib ni kadang-kadang buat secara terpaksa kan? Puasa pun sama, benda wajib, kadang-kadang terpaksa. Tapi yang ni sunat. Satu. Yang kedua, yang nak bagi itu melibatkan duit. Dan duit adalah benda yang paling manusia sayang. Habis umur dia cari duit je. Okey. Kemudian Allah puji, dia infak yang apa ni? Infak tu dah terpuji. Satu lagi yang terpuji apa dah? Dia bukan infak ketika sarrak sahaja, tapi ketika dharra. Antara dua ni yang mana ramai orang infak? Ketika senang. Biasa ketika dharra tak. Boleh? Allah pujikan orang Ansar. Ingat tak? Apa kelebihan orang Ansar? Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan orang lain walaupun mereka susah. Dharra. Jadi sekarang kelebihan orang infak ni, satu dari segi masa. Bila? 24 jam. Kalau dia infak bulan Ramadan saja, termasuk tak? Tak. Kalau dia infak subuh je, infak subuh, masuk tak? Tak masuk. Kenapa tak masuk? Sebab sedekah yang terbaik apa dah? Sedekah yang terbaik. Tak, yang terbaik. Ayat sebelum ni, wa in tukhfuha wa tuhal fuqara fahuwa khairun. Kalau kamu sembunyi, itu adalah terbaik. Saya nak tanya, antara waktu malam dengan subuh, yang mana lebih tersembunyi? Jadi salah bila kita anggap sedekah subuh terbaik. Salah. Dan tak ada pun riwayat Nabi ke sahabat berlomba infak waktu subuh, tak ada. Okey. Jadi kelebihan orang infak, pertama dari segi masa, tidak ada had. Siang dan malam. Yang kedua, dari segi cara dia bersedekah. Katalah dia hanya sedekah dalam keadaan rahsia je. Dalam keadaan terbuka dia tak sedekah. Bagus ke tak? Kenapa tak bagus?
Tak, dia kata saya nak jaga hati saya supaya sedekah saya ikhlas. Jadi saya nak sedekah dalam keadaan sembunyi je. Dalam keadaan alaniah saya tak nak. Orang ni tak bagus. Kenapa tak bagus? Dia sebab ada ketika orang miskin depan mata dia. Kan? Dia kata saya tak boleh sedekah sekarang. Kalau nak, tunggu malam. Tengok-tengok kawan tu dah mati ataupun dia belahkan, cari dia tak jumpa. Jangan. Salah. Sebab tu Allah kata kadang-kadang kamu terpaksa bersedekah alaniah. Kan? Yang ni masa, yang ni cara, yang ni pula apa ni? Ada 3 ni. Yang ni masa, yang ni cara sedekah, yang ni orang tu, keadaan orang ni. Ini cara dia bersedekah. Ini keadaan orang bersedekah. Ketika kaya ke, ketika susah. Ramai yang fail kat mana? Kat sini ni. Dia kata, kalau ketika senang tak sedekah, kalau ketika susah, 2 kali confirm. Okey. Maka apa dia dapat ni? Orang bersedekah siang dan malam, rahsia dan secara terbuka, falahum, maka bagi mereka ajruhum, balasan mereka, ajru ni saya dah sebutkan, dah berapa kali kita jumpa. Allah sengaja guna ajru, apa makna dia? Apa dia? Gaji ataupun upah. Dalam bahasa Arab, upah. Kenapa Allah sebut upah? Sebab manusia suka upah. Kita rajin bekerjakan walaupun penat, kena pergi tiap hari. Sebab akhir bulan dapat upah. Agak-agak kalau bos kata bulan ni tak ada gaji, kita pergi berapa hari? Hari pertama tak pergilah. Manusia kalau sebut upah, dia sanggup buat apa saja. Betul? Kadang-kadang buruh kasar, kerja tu risiko dia tingkat 30. Dia sanggup. Sebab upah. Betul? Tapi sekarang Allah kata upah ni siapa yang bagi? Inda Rabbihim. Allah sebut Inda Rabbihim. Upah ni bukan Tan Sri Syed Mukhtar Al-Bukhari. Di sisi Allah tak sebut Allah Rabb. Apa makna Rabb? Tak, beza indallah dengan inda Rabbihim. Menunjukkan apa ni? Allah nak bagi tahu, aku mampu tak nak bagi upah yang berlipat-berlipat kali ganda? Mampu sebab aku Rabb, pencipta segala-gala. Takkanlah pencipta yang boleh kun fayakun tak boleh bagi 1 juta, 10 juta. Di sisi Rabbihim, pencipta mereka. Itulah bila kita meminta, kalau boleh kita sebut Inda Rabbihim. Sebab apa? Bila sebut Inda Rabbihim, itulah yang terbaik. Contoh bila kita baca doa. Doa yang Nabi ajar kepada Abu Bakar. Yang dibaca di akhir solat. Ketika tahiyat akhir. Selepas tahiyat akhir dan sebelum salam. Apa doa tu? Bila Abu Bakar minta doa pada Nabi untuk dibaca dalam solat, Nabi ajar doa ni. Tak, itu doa baca masa itu juga, tapi bukan yang dia ajar pada Abu Bakar. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira faghfirli maghfiratan min indika. Ya Allah, ampunkan dosaku, keampunan min indika, dari sisi engkau. Mana keampunan yang sangat hebat kalau daripada Allah. Dan juga Asyah, isteri Firaun, bila dia minta, ketika dia diseksa oleh Firaun, dia minta apa? Tapi sebelum istana tu dia ada sebut. Di sisi apa dia ayat tu? Doa tu? Tak hafal lah. Rabbi ibnili, Rabbi ibnili.
Wahai Tuhan, binalah untukku Rabbi binili indaka. Dia sebut indaka dulu, barulah dia minta baitan, istana. Jadi antara istana dengan duduk dekat dengan Allah, yang mana lebih penting? Okey. Jadi yang bersedekah siang dan malam secara rahsia dan terbuka, satu, mereka dapat ini di akhirat, dapat ganjaran pahala di sisi Tuhan mereka. Dan kita dah belajar sebelumnya ayat 261. Satu sedekah dapat lebih 700 dan berlipat kali ganda lagi. Okey, itu kat akhirat. Kat dunia dapat apa? Wala khaufun, dan tidak ada khaufun, kebimbangan ataupun ketakutan, alaihim, ke atas mereka, wala, dan tidak mereka yahzanun, merasa ini kat dunia. Kat akhirat pahala kat dunia. Apa beza takut dengan sedih? Sedih? Ada lagi maksud yang lebih tepat. Takut ni benda yang belum berlaku. Sedih benda yang dah berlaku. Okey, jadi biasa orang Melayu lah, rasa bukan orang Melayu, semua orang lah. Bila dia bersedekah, apa yang dalam kepala dia, apa yang dia nak daripada sedekah tu? Nak tambah rezeki, kan? Tapi Allah pula nak bagi apa pada orang yang bersedekah? Tambah rezeki ke, tak takut dan tak sedih je? Jadi mana kita nak rezeki bertambah dengan tak takut dan tak sedih? Betul ke ni? Betul. Macam susah je nak percaya. Cuba tanya makcik-makcik, kenapa makcik sedekah ni? Biasa dia jawab, saya tak nak takut dan tak nak sedih. Kita pun terkejut kalau makcik jawab jawapan macam tu. Sebab dalam kepala, bila nak bagi sedekah, dia nak tambah aja. Sebenar dia nak tambah tu, sebenar kemuncaknya dia nak apa? Nak kebahagiaan. Betul tak? Sebab bagi dia, duit lagi banyak, lagi bahagia. Kononnya lah. Betul kan? Sebab tu dia tak rela duit dia kurang. Tapi bila ada ustaz cakap, kalau bagi sedekah, duit bertambah. Sebab tu dia sedekah. Dalam kepala dia, teorinya, lagi duit banyak, lagi bahagia. Salah. Allah nak beritahu, kalau kamu nak bahagia, bukan duit banyak. Tapi bila tidak ada rasa takut, dan tidak ada sedih dalam hidup kamu, bahagialah kamu. Kadang-kadang duit banyak, tapi takut je. Takut apa? Takut kena rompak, takut tak cukup, kan? Jadi akhirnya dia tak bahagia. Okey? Biasa kita masa sebelum infak dengan selepas infak, yang mana kita sedih? Ya Allah beritahu ni, orang beriman, katalah sebelum infak dia sedih, lepas infak je hilang sedih. Sebelum infak dia takut risau je, bila infak hilang risau. Ini janji Allah. Percaya tak? Jadi siapa-siapa yang risau, siapa-siapa yang sedih, apa puncanya? Bukan kurang infak, tak infak. Tak infak. Ustaz, saya dah infak tapi masih sedih lagi. Salah niat. Sebab niat kamu nak tambah duit. Sebab tu kamu kan, bila sedekah nak tambah duit, tengok tak bertambah. Tengok, kurang pula. Lagi sedih. Salah niat, salah tujuan. Payah tu. Sebab tu Nabi bagi semua kan, Nabi tak simpan. Kenapa nak simpan? Nabi tak sedih pun. Nabi tak risau pun. Yang jenis menyimpan ni, yang jenis risau. Termasuklah yang bercakap. Senang nak bercakap, senang. Tapi nak praktis susah.
Okey. Allazina iaitu ini lain ni. Sekarang habis ayat infak. Sekarang Allah cerita pasal riba. Dia apa kaitan riba dengan sedekah? Riba dengan infak. Habis je infak terus cakap bab riba. Apa ada kaitan tak? Apa? Infak duit tak bersih. Riba duit tak bersih. Tak juga. Infak keluar harta. Riba? Daripada zahirnya, infak ni keluar harta kurang. Pada zahir kan? Kita ada 1,000, kita keluarkan 200. Tinggal berapa? 800. Tapi riba, dia ada 1,000, dia keluar 1,000, bertambah jadi 1,200. Jadi, dua proses yang berlawanan. Yang ni pada zahir lah. Keluar kurang, yang ni keluar bertambah. Satu. Yang kedua, yang infak ni, bila dia keluar, jiwa dia tenang. Sebab apa? Dia infak sebab dia sayang pada orang. Percayalah, bila kita semakin sayang pada orang, jiwa kita akan semakin tenang. Kita pentingkan orang daripada diri sendiri. Tapi yang riba ni, dia bagi duit pada orang. Biasa yang riba, ambil riba ni orang kaya ke orang miskin? Bila dia bagi duit tu untuk pinjaman riba, sebenarnya dia sayang tak pada orang tu? Tak. Dia zalim pada orang tu. Dan bila dia zalim, dan tujuannya untuk menambahkan lagi duit, dia tamak. Agak-agak tenang tak? Tak tenang. Orang yang bagi riba ni jiwanya tak ketenang. Sebab ada sifat tamak dan zalim. Tapi orang infak ni pada zahir atas kertas kurang duit. Tapi sebenarnya dia bertambah keberkatannya. Okey. Allah kata, allazina, orang-orang yang yakuluna, mereka makan riba. Riba ni boleh makan ke? Kenapa Allah guna perkataan makan? Dia bahasa yang betul lah. Riba ni makan ke ambil? Kalau ambil bahasa Arab ni, ya'khuzuna riba. Tapi kenapa Allah tak guna ya'khuzu, sampai sebaliknya guna ya'kuluna? Sebenarnya riba ni umum. Kadang-kadang kereta bukan makan. Kadang-kadang pakaian, kan? Kadang-kadang rumah bukan makan pun. Tapi dalam banyak-banyak tu makan, pakaian, kereta, mana yang paling penting dalam hidup manusia? Benda yang paling asas, makan. Maka Allah sebut benda yang paling penting. Orang ada makan, dia boleh hidup tak? Makan ada, kerja tak ada, rumah tak ada, kereta tak ada, tapi makan ada. Boleh hidup tak? Tapi orang tu rumah ada, kerja ada, kereta ada, makan tak ada. Boleh hidup tak? Tak ada. Okey, mereka makan riba. Apa makna riba? Riba ni makna dia az-ziyadah. Riba az-ziyadah. Ziyadah makna dia tambah. Tambah. Okey, siapa yang makan riba? Ziyadah. Dan riba ni ada dua jenis. Pertama, an-nasi'ah. Riba an-nasi'ah. Yang kedua, riba al-fadlu. Ada yang bagi pada 4, ada yang bagi pada 2. Macam-macam pembahagian. Tak apalah. Kita ambil yang ringkas je. Riba yang pertama, an-nasi'ah. Iaitu yang terkena daripada zaman jahiliah dan yang terkena juga zaman kita sekarang. Iaitu riba hutang. Hutang. Yang mana-mana bank kat seluruh dunia, riba ni lah. Riba nasi'ah, hutang. Hutang ni ada dua bentuk yang ada unsur riba. Pertama,
A bagi pinjam pada B 1,000, tapi daripada awal lagi, okey. Dia kata apa? Saya bagi pinjam 1,000 dan kamu kena bayar 1,200. Itu riba. Lewat ke awal ke, kamu kena bayar 1,200. Daripada awal lagi, itu riba. Hukumnya haram. Yang kedua, A bagi pinjam pada B 1,000 dan bayar 1,000 juga. Tapi kalau lebih daripada sebulan, kena tambah. Dua benda yang berbeza tapi hasilnya sama. Riba, haram, haram. Macam kita buat pinjaman bank lah. Kita pinjam 1,000 tapi kena bayar. Okey, kita pinjam untuk beli kereta, beli rumah tu. Riba tu halal ke haram? Dia kalau sebut riba memang haram lah. Yang pinjaman, kata pinjaman Islamik kan, yang kita pinjam untuk beli kereta ke rumah, halal ke haram? Dia kalau pinjam, katalah pinjam 100,000 kan, 100k. Masa akad, kita pinjam 100k, tapi masa bayar, dalam akad tu dah sebut dah, kena bayar 1,200k. Ini riba lah. Ataupun masa akad 1,000k dan masa bayar pun 1,000. Masa bayar pun 1,000. Mana ada 1,000k? 120. Matematik pun masalah. Okey. Gambaran yang kedua, dia pinjam 100k dan bayar pun 100k dalam tempoh setahun. Tapi bila lewat, dia kena bayar jadi 120k. Ini dua ni bentuk riba. Tapi yang pinjaman yang Islamik itu, kalau bayar cash 100k. Tapi kalau bayar ansuran jadi 200k. Okey? Contoh. Maka dia pun akad. Dia kata saya tak boleh bayar cash. Saya nak bayar ansuran. Jadi masa tu dia akad dengan harga 200k dan dia bayar pun 200k lah. Harga kalau cash 100k. Okey, yang ni riba ke tak? Yang kita antara tiga gambaran ni yang mana kita buat? Ke bayar cash beli rumah? Bos sekali kan? Riba ke tak? Macam mana dah 5 tahun tak tahu riba ke tak? Riba ke tak? Kenapa tak? Tak ada riba. Tak ada riba. Sebab apa? Sebab dia akad daripada awal lagi. Dia setuju dengan harga ni dan harga bayar pun sama dengan harga akad. Tak ada masalah. Dia tak ada unsur kezaliman. Apa pula lambat bayar? Ni memang ansuran ni. Itu denda lewat bayar. Jadi kalau rasa was-was yang ni, sewalah rumah sampai mati. Settle masalah. Ataupun tabunglah daripada sekarang kan, RM10 satu hari. Elok-elok umur dah pencen, baru boleh beli rumah cash. So maknanya akad dia pada awal memang dia setuju. Tak, yang bawah ni tak riba. Dalam Islam tak riba. Sebab apa? Dari riba ni ada bentuk penindasan, kezaliman. Aku pinjam 100k dan aku berjanji pun masa akad pun 100k. Kenapa tiba-tiba kena bayar 120? Kan? Yang ni pun aku pinjam 100k. Tapi tiba-tiba kena bayar 100. Yang ni aku pinjam memang 200k. Dan aku bayar 200k. Tak ada masalah. Okey. Dan masih lagi ramai ini yang terlibat dengan urus niaga yang ada unsur riba. Riba ni, pertama kita akan jumpa ayat ni lah. Balasan dia, Allah akan perangi orang yang terlibat dengan riba. Allah isytiar perang
Seolah dua kumpulan berperang. Yang kumpulan satu tu Allah isytihar. Kita perangi orang yang mengambil riba dan tak berhenti. Yang kedua, kesan dia akibatnya dalam satu hadis sahih, Nabi melaknat orang yang ambil riba, orang yang memberi riba, orang yang menulis dan orang yang menjadi saksi. 4 golongan ni Nabi kata sama je. Semua kena laknat. Jadi siapa yang terlibat dengan bank yang ada urus niaga dalam bentuk riba, hukumnya haram. Sebab dia terlibat sebagai saksi ataupun sebagai penulis. Pekerja apa ni? Yalah, dia 4 je. Satu, pemberi riba. Yang kedua, penerima. Yang ketiga, penulis. Yang keempat, penyaksi. Kalau dia wiring my bank tu okey lah. Ataupun dia pergi hantar makanan je, okey, tak ada masalah. Kerja kaunter pun sama lah tu. Menyaksi dan menulis. Dan juga satu hadis, Nabi kata riba yang paling rendah, riba tetap riba tapi ada darjah dia. Yang paling rendah ialah seperti seseorang berzina dengan mak dia. Besarnya dosa. Dia berzina dengan orang yang tak ada hubungan, dosa besar. Tapi berzina dengan mak sendiri, dosanya lagi besar. Dan Nabi buat contoh, itulah riba yang paling rendah. Jadi siapa yang terlibat dengan riba bertaubat. Tak berbalik. Okey. Kemudian Allah kata apa? Akibatnya la yaqumuna. Tidak mereka yaqumuna berdiri ataupun bangun kecuali kama yaqumu, sebagaimana yaqumu berdiri ataupun bangun allazi, orang yang yatakhabbatuhu. Apa makna yatakhabbatuhu? Dia terjemah dirasuk. Dia terjemah apa? Dirasuk. Sebagaimana orang yang dirasuk oleh syaitan. Macam mana? Disebabkan minal masi, min di sini sababiah. Disebabkan junun, gila. Macam orang gila. Ayat ni menunjukkan manusia tu boleh dirasuk oleh syaitan. Dan kita pun biasa tengok kan, bila dirasuk oleh syaitan, dia tak tahu apa dia cakap. Bahkan kadang-kadang yang bercakap pun bukan dia. Suara lain, bahasa pun bahasa Siam. Dia sendiri pun tak faham. Okey. Orang yang ambil riba ni, Allah kata dia tak akan bangun melainkan seperti orang yang dirasuk, macam orang gila. Bila berlaku ni? Ada dua pendapat. Pendapat yang masyhur, majoriti ulama, dia kata ini berlaku kiamat. Iaitu setelah tiupan sangkakala yang kedua, semua manusia bangkit daripada kubur. Orang yang ambil riba ni, bila keluar tu, dia jalan macam orang mabuk. Macam orang kena rasuk. Biasa tengok tak orang mabuk berjalan? Oh, biasa? Kawan ke? Okey, pendapat kedua yang macam kena rasuk ni kat dunia. Macam mana tu? Pernah tengok orang ambil riba jalan huyuh hayam macam orang mabuk? Tak. Dia maksudnya mabuk ni ialah orang mabuk dia tak tahu buat apa. Maka orang yang ambil riba ni dalam kepala dia riba je. Dia tak kira siapa. Dia akan zalim pada siapa saja macam orang yang tak ada akal, macam orang mabuk. Yang penting dia tamak untuk dapat duit kan. Macam ceti kan. Ceti terlibat riba kan. Betul? Alung. Dia tak kira dah orang tu miskin. Sebenarnya yang biasa yang bagi pinjam, alung bagi pinjam ni kepada siapa? Orang miskin kan.
Zalim tak? Orang tu dah miskin. Pinjam 100, dia perlukan 100. Tiba-tiba kena bayar berapa? Sepatut dia miskin, bagi free je lah. Tak, ditindak kena bayar lebih lagi. Tapi Alun dia tak kira kan. Kamu miskin ke, kamu ada masalah ke, kadang-kadang dia ugut nak bunuh. Kadang-kadang dia simbah cat. Macam orang mabuk. Okey. Kenapa ni mereka macam orang mabuk ataupun macam kena rasuk syaitan? Zalika, demikian itu, bi'annahum, bahawa sesungguhnya mereka qalu, mereka berkata, innama apa mana? Sesungguhnya hanyalah al-bai'u, jual beli, mislu ar-riba, seperti tengok orang yang ambil riba ni macam orang gila, macam orang mabuk. Sampai tengok dia cakap ni. Tengok dalam bahasa Arab, dia kata apa? Sesungguhnya jual beli macam riba. Dia buat perbandingan. Dia dalam bahasa Arab, bahasa Melayu samalah kalau kita buat perbandingan. Kita nak bagi tahu Muhammad tu cantik. Apa perbandingannya? Muhammad mislu al-qamar. Muhammad seperti bulan. Jadi antara Muhammad dan bulan ni yang mana yang asal bulan lah. Muhammad ni sebagai contoh sahaja, kan? Dan juga yang kedua menunjukkan antara qamar, bulan dengan Muhammad mana lebih cantik? Bulan. Sebab tu kita buat contoh. Okey? Antara riba dengan jual beli, yang mana asal? Jual beli. Riba ni yang datang kemudian. Tapi tengok orang jahilah ataupun yang terlibat dengan riba, dia terbalikkan. Dia kata apa? Jual beli macam riba. Maknanya seolah yang asalnya adalah riba. Baik jual beli ni datang kemudian. Punyalah mabuk. Kalau ini dia terbalikkan. Dia kata apa? Bulan macam Muhammad. Kalau nak banding Muhammad tu berani, macam singa kan? Muhammad macam singa. Tapi orang mabuk dia kata apa? Pelik tak contoh tu? Singa tu macam Muhammad. Sebab apa dia cakap macam ni? Kenapa ni? Seolah riba tu bagi mereka asal, jual beli tu datang kemudian. Kenapa? Sebab orang Quraisy Mekah, riba ni macam betul-betul benda yang terlalu biasa bagi mereka. Sehingga mereka rasa jual ni datang kemudian. Yang asalnya riba. Inilah kehidupan mereka. Mereka hidup dengan riba dengan menindas. Satu kan? Dan juga mereka kata apa? Contohlah. Kalau dia beli barang RM100. Kan? Ini barang. Kemudian dia jual RM120. Riba, dia bagi pinjam RM100. Dia dapat bayaran RM120. Ini ada beza tak jual beli dengan riba? Kan sama kan? Dia kata jual beli pun sama juga. Kamu jual barang modal kamu 100. Tapi kamu jual dengan harga, kamu dapat untung berapa? Okey, saya bagi pinjam 100. Kemudian orang tu bayar 120. Saya dapat 20. Apa beza riba dengan jual beli? Dia 120 ni nilai harga barang. Tapi 120 ni pertukaran daripada pinjaman. Barang tak ada. Boleh faham? Beza. Okey, dia kata jual beli tu macam riba. Kemudian Allah menidakkan dakwah mereka. Allah kata apa? Wa ahalla, dan Allah telah menghalalkan al-bai', jual beli,
wa harrama riba, dan telah mengharamkan riba. Allah nak jawab sebab mereka mendakwa jual beli dengan riba lebih kurang. Allah kata tak. Bahkan jual beli Allah kata halal dan Allah mengharamkan riba. Satu, Allah nak jawab dakwah mereka yang salah. Yang kedua, Allah nak begitu. Hak menghalal dan mengharamkan sesuatu adalah hak Allah. Nabi Muhammad boleh tak mengharamkan sesuatu? Tak boleh. Kalau Nabi Muhammad tak boleh, orang kafir lagi tak boleh. Okey. Jadi Allah menghalalkan jual beli. Kalau kamu nak untung, berniaga. Jangan ambil riba. Kemudian, faman ja'ahu. Maka, siapa yang datang kepadanya mau'izah. Apa makna mau'izah? Mau'izah, peringatan. Min Rabbihi, dari Tuhannya. Peringatan apa ni? Pasal riba ni haram. Jadi dia terlibat dengan riba, katalah 10 tahun. Dia tak tahu. Kemudian dia tadabbur madanikan, baru dia tahu. Maka apa dia buat? Fantaha. Lalu dia berhenti. Dia berhenti daripada urusan riba tu. Maka yang dia terlibat dengan riba tu 10 tahun, katalah dia beli kereta dengan urusan riba dan dah habis bayar pun. Apa nak buat dengan kereta tu? Pakai ke kena bakar? Allah kata apa? Apa dalil boleh pakai? Ini semua dia bayar dengan riba ni. Ataupun dia beli rumah kan dengan jual beli urusan riba, kemudian dah habis bayar 20 tahun, baru dia dapat peringatan, baru dia tahu apa dia nak buat dengan rumah tu. Boleh tak dia duduk ataupun jual ataupun bakar je? Pakai. Apa dalil? Apa dia? Ni. Dalilnya ni. Falahu, maka baginya apa yang salaf. Biasa dengar tak salaf? Lawan dia? Khalaf. Jadi apa sebenarnya yang kita biasa dengar tu? Bila sebut salah, apa makna dia? Jadi Allah nak begitu, maka baginya apa yang dahulu, yang riba apa semua 10 tahun, 20 tahun, pakailah, tak ada masalah. Jangan risau, jangan takut. Sebab apa? Sebab dia masa dia ambil, dia tak tahu. Hukum tak tahu, hukum macam tak berdosa. Falahu ma salaf. Apa yang telah lepas. Tengok kereta ada 2 tahun lagi. Lepas tu dia kata apa? Oh, silap saya tahu malam ni. Sepatut lepas 2 tahun baru tahu. Tak silap. Wa amruhu, dan urusannya ilallah, kepada Allah. Apa maksud ni? Wa amruhu ilallah. Ada berbagai tafsiran. Pertama, urusannya kepada Allah, iaitu yang dah terlibat dengan riba 10 tahun tu, Allah kata halal, dan serah pada Allah lah. Allah kata halal, serah pada Allah. Jangan duk risau lagi. Serah pada Allah, pakai je. Yang kedua apa dia? Kalau kamu tak berhenti, maka dosanya Allah akan balas. Dosanya Allah akan balas. Bahkan amaran lagi keras kepada orang yang tak berhenti ni, walaupun telah dapat peringatan. Wa man 'ada, dan siapa yang telah ada apa makna? Kembali. Ni ada dua ni. Setelah datang peringatan, yang pertama dia berhenti terus. Sami'na wa ata'na, terus dia tinggal. Maka yang lepas-lepas tu
dihalalkan baginya. Yang kedua, dah dapat peringatan tapi dia masih kekal dengan riba. Apa balasannya? Faulaika. Maka mereka itu ashabun nar. Apa makna ashabun nar? Apa makna penghuni? Bila sebut penghuni makna kekal. Bila sebut kekal makna kafir. Makna apa tu? Bila orang tu ambil riba, kemudian datang peringatan, dah dia tahu, tiba-tiba dia kata, alah halal je, kafir. Terus kafir. Apa bukti ashabun nar? Walaupun dia salat, walaupun dia puasa. Hum fiha, mereka dalamnya khalidun, kekal. Okey, kalau dia datang peringatan dan dia tak tinggal, tapi dia tak kata riba tu halal. Dia kata saya yakin riba tu memang haram, tapi sukarlah saya nak tinggal. Itu tak kafir. Dia akan melakukan satu dosa yang besar. Nabi kata dalam satu hadis, 7 dosa besar. 7 dosa besar, salah satunya riba. Kalau dia masih yakin riba tu tetap haram, tapi dia kata nafsu ataupun susah sangat nak tukar, dia kekal, maka dia tak kafir. Okey. Dan ayat selepas ni masih pasal riba. Ada 2, 3, 4 ayat lagi. Yang kata riba ni mana haram halal sama je, 2 kali 5 je. Kadang-kadang dia guna hujah apa? Kadang-kadang cara pinjaman Islam lagi menindas, kan? Betul kan ada hujah macam tu? Dia beza pinjaman Islam dengan pinjaman konvensional apa dia? Masyarakat je. Masyarakat je. Konvensional ni kalau akad 100,000, akad 100,000 tapi bayar sampai 200,000. Okey, kita baca sikit buku ni. Dosa-dosa yang dianggap biasa. Dosa yang ke-44. Sebelum ini dosa 43, dosa mengumpat kan. Ini ada kaitan dengan mengumpat juga, iaitu namimah, mengadu domba, penghasut. Okey, kata penulis Hafizahullah, mengadu domba, mengadukan ucapan seseorang kepada orang lain dengan tujuan merosakkan adalah salah satu faktor yang menyebabkan terputusnya ikatan dan yang menyulut api kebencian serta permusuhan antara sesama manusia. Jadi dia pergi jumpa A, dia hasut, dia kata B ni buat jahat pada kamu. Dia jumpa B, dia kata A pula buat jahat pada B. Akhirnya dengan sebab kata-kata dia bergaduh dua puak. Allah mencela pelaku perbuatan tersebut dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa la tuti' kulla halafin mahin hammazim masya'in binamim. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian ke sana kemari menghamburkan fitnah. Itu namam ataupun namim. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, la yadkhulu al-jannah qattatun. Tidak akan masuk syurga tukang adu domba. Apa makna tidak akan masuk? Mana haram masuk syurga. Dalam hadis yang lain riwayat Ibnu Abbas, marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bihaitin min hitanil Madinah fasami'a sauta insanaini yu'azzabani fi quburihima wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabirin thumma qala bala wa fi riwayatin wa innahu lakabirun kana ahaduhuma la yastatiru min bawlihi wa kana al-akharu yamshi bin namimah. Maksudnya, satu hari Rasulullah SAW melewati sebuah kebun di antara kebun-kebun di Madinah. Tiba-tiba beliau mendengar dua orang sedang diazab dalam kubur.
Ini kelebihan khusus yang Allah bagi pada Nabi yang dapat mendengar dua kubur yang sedang diazab. Tapi kubur lain dia tak dengar. Lalu Nabi SAW bersabda, kedua-duanya sedang diazab, tapi keduanya tidak diazab kerana masalah besar. Lalu baginda bersabda, benar. Dalam sebuah riwayat disebutkan, sesungguhnya ia termasuk dosa yang besar. Makna, yang buat dosa ni dia rasa tak besar. Tapi Nabi kata sebenar, yang melakukannya adalah dosa besar. Apa dosa tu? Salah satunya tidak melindungi diri daripada percikan kencingnya. Kencing berdiri ke, kencing duduk ke, sampai mengecik kena badan dia ataupun pakaian, lepas tu dia solat. Menyebabkan apa? Terbatas solat. Boleh diazab dalam kubur. Yang kedua, seorang lagi kerana suka mengadu domba. Kaki fitnah. Dan kita tahu kan, lepas tu Nabi buat apa? Nabi ambil pelepah pertama, belah dua, dan letak satu di kubur ni, satu lagi di... dan Nabi bersabda, semoga selagi mana pelepah pertama itu basah, ia akan meringankan azab kedua penghuni kubur tersebut. Tapi itu adalah khas, satu khas untuk Nabi. Yang kedua, Nabi tak buat dah di kubur lain, kecuali dua kubur itu sahaja. Sebab apa? Sebab Allah tak bagi Nabi dengar kubur-kubur yang lain yang sedang diazab. Allah bagi Nabi dengar dua kubur itu sahaja. Dan bukti juga itu bukan sunnah Nabi yang patut kita ikuti, ialah sahabat tak buat pun. Kalau itu sunnah Nabi yang perlu diikuti, yang pertama ikut ialah Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain. Tapi tak ada seorang pun sahabat yang pacak pokok ke, daun ke, apa ke di kubur dengan alasan untuk meringankan azab penghuni kubur. Dan kita pun tak boleh buat. Sebab nak buat tak ada. Nabi buat sebab apa? Sebab Nabi diberitahu. Dua kubur, penghuni dua kubur tu sedang diazab. Baru Nabi pacak kan? Kalau kita nak pacak, apa alasan kita? Siapa bagi tahu kita kubur tu sedang diazab? Perjalanan mimpi yang terakhir. Dan kalau kita agak-agak lah kan, tengok kubur ni macam berasak je, kita pun pacak, kita berdosa sebab bersangka buruk. Bersangka buruk. Okey, di antara bentuk namimah yang paling buruk adalah hasutan yang dilakukan oleh seorang lelaki tentang isterinya atau sebaliknya, dengan maksud untuk merosakkan hubungan suami isteri tersebut. Demikian juga adu domba yang dilakukan sebagai karyawan kepada teman karyawannya yang lain. Misalnya dengan mengadukan ucapan-ucapan kawan tersebut kepada karyawannya, apa? Pelakon lah. Apa dia? Pekerja. Biasa ni kan, biasa berlakukan dalam mana-mana syarikat. Dia hasut kawan ni, akhirnya bos pecat. Padahal kawan tu tak buat apa pun. Itu termasuk mengadu domba. Wallahu a'lam. Bila dapat peringatan, tapi masalah ni hutang yang terlibat tak habis bayar sebab masih dalam kesepitan, adakah berdosa? Tak, dia kalau dah dapat peringatan hutang riba tu belum habis bayar, dia ada alternatif, boleh tukar cara pinjaman kan, daripada konvensional kepada pinjaman Islam kan, boleh kan? Buat je. Bila dah semua jalan mati tak boleh buat, la yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Allah tidak akan bebankan melainkan setakat yang kita mampu. Allah nak tengok setakat mana kita nak keluar daripada riba tu. Kena usaha sungguh-sungguh. Assalam. Kalau seorang isteri mengadu pada suami tentang hal keluarga, hal kerja tu, macam mana Ustaz? Siapa? Seorang isteri mengadu pada suami. Okey, dia ada pendapat ulama mengatakan kalau kita cerita hal kawan kita kat office ataupun bos kita kat office, cerita pada kawan ke pada suami, bukan niat untuk memburuk ataupun mengaibkan, dan kita betul-betul dizalimi, maka kata ulama boleh. Sebab apa boleh? Satu, sebab kita dizalimi. Yang kedua, supaya kita kurang bebanan ataupun stres.
Nak lepaskan. Lepas cerita setengah jam kat suami tu, terus boleh tidur kan. Tapi yang terbaiknya, kalau kita boleh tahan, jangan cerita. Ustaz, kalau seseorang melewatkan membayar hutang, sama ada dikenakan penalti atau tidak, adakah ia dikira riba? Contoh, bayar cukai pintu lewat dengan penalti, ini riba ke? Dia tidak riba. Sebab itulah di mana-mana ada peraturan tu kan. Dia PJ ke, cukai pintu ke, cukai tanah, dia memang ada tu. Itu bukan riba, itu denda bayar lewat. Denda bayar, kita pun dah tahu. Bukan gandaan kepada bayar hutang tak, tapi denda bayar lewat. Wallahu alam. Seorang ada memberi hutang, tetapi tiba-tiba dia tak datang untuk kutip hutangnya sebab tak tahu. Orang yang berhutang nak bayar tapi tak jumpa tuan dan warisnya. Jumlah hutang tersebut nak kena beri ke Baitul Mal atau sedekahkan. Okey, dia berhutang pada seseorang, tapi yang bagi hutang tu tak datang kutip. Kan, tak datang tuntut. Maka kata ulama, pertama dia kena cari yang bagi hutang tu. Cari sampai jumpa. Kalau dah tak ada, tak jumpa, kena cari waris dia. Bagi hutang tu kepada waris yang memberi hutang. Kalau tak ada juga, step ketiga, bagi duit daripada Baitul Mal. Kalau Baitul Mal pun tak ada, dah tutup dah Baitul Mal. Dia niat sedekah kepada pemberi hutang tu. Katalah dia hutang 1,000, dia sedekahlah mana-mana pada asnah kepada masjid dan niat pahala diberi kepada pemberi hutang tu. Wallahu a'lam. Soalan, anak kepada keluarga di mana ibu bapa mereka susah dan miskin. Anak-anak sentiasa memberi sebahagian wang pencariannya setiap bulan kepada ibu bapa. Adakah ini dikira sebagai infak dari anak kepada ibu bapa yang susah? Okey, bila mak bapak susah dan anak duk bantu, kan? Khususnya dari segi kewangan. Anak-anak wajib berbuat baik pada mak bapak. Khususnya bila mak bapak dalam kesusahan. Sedekah ni sunat ke wajib? Sunat. Buat baik pada mak bapak? Wajib. Jadi jangan fikir niat pahala sedekah, tapi niat itu kewajipan. Dia macam solat fardu dengan solat sunat lah. Dia tanya, saya solat subuh, kan? Adakah itu kewajipan saya ataupun sunat? Jadi bila membantu mak bapak yang dalam kesusahan, sebenarnya itu lebih kepada kewajipan anak. Wallahu a'lam. Bid barang dikira riba ke? Contoh modal barang RM10, bidding barang sampai RM100. Adakah dikira riba? Lelang yang naik. Kita ada baca buku ni kan. Dia yang lelong barang tu kadang-kadang ada unsur penipuan. Kan? Dia kadang-kadang berpakat dengan kawan dia, kamu naikkan harga, biar orang rasa benda tu betul-betul mahal dan bernilai. Jadi orang pun nak bagi harga, nak beli harga yang tinggi. Kalau ada unsur penipuan, itu adalah hukumnya haram. Tapi kalau barang tu RM10, kemudian dia jual sampai RM100 dan RM100 tu lebih kurang harga pasaran, tak salah. Selagi mana ia adalah harga pasaran, ia tidak riba dan tidak salah. Wallahu a'lam. Ustaz, macam mana kalau kita terlupa yang kita ada hutang dengan orang, lepas tu orang tu pun tak minta, orang bercerai? Kita terlupa hutang dengan orang, kita tak bayarlah. Nampak macam mana dah terlupa, nak bayar ke siapa? Kita sendiri pun terlupa. Tapi lepas tu baru kita ingat, maksudnya macam tu. Okey. Dalam satu hadis Nabi kata diangkat qalam, iaitu tidak dicatat sebagai dosa bila orang tu terlupa ataupun orang tu dipaksa, kan, maka tak berdosa. Tapi bila dia ingat je, wajib. Sama juga solat. Bila dia terlupa solat, berdosa ke tak? Tak solat, tak berdosa. Tapi bila dia ingat je, kena solat. Sama dengan hutang. Kalau bekerja di bank konvensional, adakah dikira ada orang yang membantu riba? Yelah, terlibatlah. Dia ta'awanu alal, Allah kata wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Jangan kamu tolong menolong dalam kerja dosa. Bank tu bank konvensional yang ada terlibat dengan riba, dan kamu duduk kat situ, mesti ada unsur tolong menolong, mesti dapat saham.
Jadi usaha, cuma soalan dia, macam mana Ustaz? Nak berhenti sekarang tak? Kalau nak berhenti sekarang, nak dapat kerja lain, tak boleh. Maka kata ulama, kita cari dulu kerja lain sehingga dapat baru kita keluar. Supaya mudaratnya, dua-dua mudarat. Kalau berhenti, mudarat juga, tak ada kerja lain. Kalau tak berhenti, mudarat juga, terlibat dengan riba. Maka pilih mana mudarat yang lebih ringan. Kena usaha cari sampai dapat kerja, berhenti. Wallahu a'lam. Ustaz, macam mana kalau kita tidak mampu nak menukar pinjaman konvensional kepada pinjaman Islamik? Sebab kalau refinance, selalunya kena bayar jumlah yang lebih banyak. Kalau tak mampu, balik pada ayat yang biasa kita hafal lah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah lebih tahu sebenarnya. Kita rasa kita tak mampu, tapi Allah tahu. Sebenarnya kita mampu ataupun kadang-kadang kita beralasan. Kalau betul tak mampu, Allah tahu. Serah pada Allah. Wa amruhu ilallah. Wa amruhu ilallah. Cuma satu, dia kata apa? Kalau refinance, dia kena bayar lebih kan? Kalau dia mampu bayar, walau lebih, kena bayar. Sebab apa? Berbalik tak dia nak mengelak daripada bayar lebih sedangkan dia mampu, tapi balasannya dia kena laknat, dia masuk neraka, berbalik tak? Biarlah bayar mahal. Wallahu a'lam. Duit apa? Dia satu ada mahar. Mahar tu menjadi hak kepada isteri. Jadi isteri boleh buat apa saja selagi mana ia baik. Dan suami tak boleh ambil, mak bapak pun tak boleh ambil. Itu mahar. Tapi mas kahwin ni, saya pun kurang jelas. Mas kahwin ni sebenarnya apa? Duit angus ke? Ialah hantaran tu duit angus lah. Kalau mas kahwin adalah mahar, itu hak isteri. Siapa-siapa tak boleh ambil, kecuali dengan izin dia. Maksud dia? Dia term lah, term Islamik dia panggil fixed rate. Konvensional dia panggil Tak, yang membezakan masa akad tu. Masa akad je. Sebab tu dipanggil pinjaman Islam. Masa akad yang membezakan ialah masa akad. bagaimana ada yang beli barang dengan cara kutu. Kutu. Dia tak ada unsur riba kan? Masing-masing kongsi bagi 100, lepas tu siapa ikut giliran lah. Nasib yang paling tak baik yang last sekali itulah. Ustaz, saya pernah dengar pembelian harta seperti rumah dan kereta adalah di bawah kategori pembiayaan yang dibenarkan. Apa dia? Pembelian harta seperti rumah dan kereta adalah di bawah kategori pembiayaan yang dibenarkan. Mohon bicara Ustaz. Maksudnya pembelian harta seperti rumah dan kereta kan, macam keperluan. So kita pinjam tu jadi dibenarkan. Mohon bicara Ustaz. Tak, soalan tak jelas. Macam mana nak bagi pencerahan? Dibenarkan oleh siapa? Mungkin dia pernah dengar ada yang membenarkan lah. Tak, sekarang macam ni. Dalam Islam, benda yang haram, bila darurah, boleh jadi halal. Contoh kita masuk hutan, makanan tak ada, yang ada ialah bangkai. Bangkai tu asalnya haram. Kalau kita tak makan, membawa mudarat lebih besar pada mati. Maka benda yang haram jadi halal. Itu kaedah dia. Okey, katalah masa tu tidak ada pinjaman secara Islam. Dan kalau kita tak sewa rumah, memang kita merempaklah. Mudarat lagi besar. Ketika itu dibolehkan sebab darurah. Okey? Tapi sekarang pinjaman Islam ada tak? Kita ada pilihan, maka haram ambil yang haram. Okey, soalan ni, Ustaz tadi ada sebut 2 jenis riba. Ustaz baru ulas satu, riba hutang. Yang satu lagi belum ulas. Sebab yang saya tak ulas tu sebab biasa tak berlaku. Cuma macam ni je. Riba al-fadlu iaitu Nabi sebut contohlah emas, perak, gandum, beras, garam. Ini contohlah. Kalau nak tukar
antara benda ni mesti sama jenis, sama sukatan dan sama masanya. Contoh, satu masa Bilal bawa kurma kepada Nabi, satu sok. Satu sok ni mana satu gantang lah. Kurma yang baik. Nabi pun tengok Bilal ni, sebab Nabi tahulah keadaan sahabat kan, Bilal tak adalah kaya sangat. Tiba-tiba bawa kurma yang elok. Satu sok, satu gantang. Nabi pun tanya, kamu dapat daripada mana? Dia kata, aku jual, tukar dengan 2 kilo kurma yang tak elok dan aku dapat 1 kilo kurma yang elok. Nabi kata, inilah riba. Dia nama sama kurma tapi timbangan tak sama. Kita bagi 2 kilo dan kita dapat 1 kilo yang elok. Itu bentuk riba al-fadlu. Ataupun kita tukar barang, contohlah emas. Saya bagi 12 gram, kemudian kawan tu bagi kepada saya 10 gram. Tak sama sukatan. Hukumnya riba, haram. Ataupun saya tukar duit. Duit kertas dengan duit shilling. Saya bagi RM100 duit kertas. Tapi kawan tu bagi pada saya RM95 shilling. Haram. Riba. Sebab tak sama. Itu dia panggil riba al-fadlu. Tapi yang tu jarang berlaku. Yang biasa berlaku di mana-mana ialah riba yang pertama an-nasi'ah, iaitu riba hutang. Ustaz, dia hutang 100 dan dia bayar balik RM120. Bagaimana hadiah kat kawannya yang dia baru pinjam. Okey, soalan. Dia pinjam 100, tapi masa bayar dia bagi 120 sebab nak bagi hadiah. Dia bukan riba. Dia riba ni macam ni. Riba ialah masa perjanjian lagi bersyarat dah. Kamu pinjam 100 tapi kena bayar 120. Daripada awal lagi bersyarat, itu riba. Tapi kalau daripada awal kamu pinjam 100 dan kamu kena bayar 100. Tiba-tiba masa dia bayar 120. Itu bukan riba. Itu sebagai hadiah. Okey. Dah ke? Ada lagi? Kita memberi modal untuk adik meniaga dan dia menjanjikan untuk membayar modal beserta untung 50%. Bagaimana dia cuma bayar duit modal tanpa keuntungan seperti dijanjikan? Adakah itu dikira riba? Dia membayar bersama duit keuntungan dan dia menuntut seperti yang dijanjikan? Semula dia bagi pinjam. Dia bagi pinjam dan dia kata dia akan bagi balik duit modal tu dengan untung 50%. Tapi hari ni dia tak bayar pun. Dia bayar yang modal tu je lah, tanpa bagi keuntungan. Tak, sekarang kena bezakan antara pinjaman dengan perniagaan. Kalau dia bagi pinjam untuk berniaga dan dalam perjanjian bila berniaga kena ada sama-sama tangguhlah. Kalau untung sama-sama dapat keuntungan. Kalau rugi sama-sama rugi. Itu bukan riba. Itu bukan riba. Tapi kalau dia bagi pinjam untuk adik dia berniaga, dia tak berniaga, dia hanya bagi pinjam saja. Tiba-tiba dia minta adik dia bayar lebih daripada modal yang dia, bukan modal, pinjaman dia bagi, itu riba. Sebab dia bukan berniaga pun, dia hanya bagi duit je, bagi pinjam. Dah. Okey, insya-Allah cukup setakat ni. Kita jumpa lagi malam besok insya-Allah. Dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترقى جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي له
كافة العطشان. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل